Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Farah Syuhada binti Muhammad Samri dan sahabat saya, Siti Nur Alia Aisyah binti Samsudin. Kami pelajar Diploma Syariah Islamiah kelas 2 semester 3 dari Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Hari ini, kami akan membincangkan tentang konsep pembelaan mabuk. Sekiranya seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan jenayah dalam keadaan mabuk, maka dalam keadaan-keadaan yang tertentu, ianya akan menjadi suatu pembelaan yang baik kepadanya untuk melepaskan dirinya daripada pertuduhan melakukan perbuatan jenayah tersebut. Konsep pembelaan mabuk menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dipersalahkan sekiranya melakukan suatu bentuk jenayah apabila berada dalam keadaan mabuk yang bukan di atas kehendaknya sendiri. Di sebaliknya, seseorang yang berada dalam keadaan mabuk akibat daripada kehendaknya sendiri perlulah bertanggungjawab di atas perbuatan yang dilakukannya. Di bawah kanun keseksaan, pembelaan mabuk merupakan suatu pembelaan lengkap dan bukan suatu keadaan mitigasi. Perlulah dilihat bahawa skop pembelaan ini tidaklah terbuka luas sehingga menjadikan pembelaan mabuk ini terpakai kepada semua jenis kesalahan. Sebagai contohnya, memandu kenderaan atau motosikal di bawah pengaruh alkohol atau dadah berbahaya sehingga menjadikan seseorang itu mabuk masih merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mabuk yang dimaksudkan merujuk kepada keadaan mabuk kerana dadah, todi dan lain-lain. Di dalam peruntukan Seksyen 85 dan Seksyen 86 Kanun Keseksaan, syarat-syarat untuk membolehkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan jenayah membela diri dengan menggunakan kedua-dua seksyen ini adalah mabuk pada masa melakukan perbuatan jenayah. Seterusnya, mabuknya itu menyebabkan ia tidak tahu bahawa perbuatannya itu salah ataupun dia tidak mengetahui apa yang ia sedang lakukan. Selain itu, mabuk itu bukanlah terjadi di atas kerelaannya sendiri. Di samping itu, orang yang mabuk itu telah menjadi gila secara sementara ataupun kekal pada masa dia melakukan perbuatan jenayah itu, dan akhir sekali, adakah mabuk itu sengaja diadakan untuk membolehkan ia melakukan sesuatu perbuatan jenayah. Baiklah, kita bincangkan kes AG for Northern Ireland melawan Gallagher pada tahun 1963. Hakim Lord Dennick menyebut bahawa mabuk yang disengajakan dengan tujuan untuk melakukan jenayah, misalnya seseorang meminum minuman keras untuk menjadikan dirinya lebih bersemangat dalam menjalankan niatnya untuk membunuh seseorang, maka tidaklah boleh ia membela dirinya disebabkan oleh mabuknya. Kerana dia mabuk pada masa melakukannya jenayah itu, ia tidak dapat memikiri niat jahatnya, iaitu syarat penting dalam penentuan kesalahan melakukan jenayah dengan alasan ia mabuk. Peruntukan undang-undang Seksyen 85 menyatakan bila mabuk menjadi suatu pembelaan terbahagi kepada dua keadaan. Keadaan pertama, mabuk tidaklah boleh menjadi suatu pembelaan terhadap sesuatu perbuatan jenayah, dan keadaan yang kedua, mabuk boleh menjadi suatu pembelaan terhadap sesuatu pertuduhan jenayah. Mabuk yang boleh menjadi suatu pembelaan terhadap sesuatu perbuatan jenayah jika kerana mabuk pada waktu perbuatan yang diadukan itu tertuduh tidak tahu bahawa perbuatan itu salah ataupun tidak tahu apa yang dilakukan, dan dia mabuk tanpa kerelaannya, serta kerana mabuk tertuduh menjadi gila sama ada sementara atau lainnya pada waktu perbuatan itu. Seseorang yang mabuk dengan kerelaannya sendiri tidak dapat dimaafkan akibat daripada perbuatan jenayah yang dilakukannya. Pembelaan ini adalah selaras dengan prinsip Latin, iaitu biarkan seseorang yang bersalah apabila mabuk dihukum apabila sedar kembali. Peruntukan seksyen ini menyentuh persoalan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh tertuduh pada masa dia melakukan kesalahan
dan membiarkan persoalan mengenai niat terbuka. Kita lihat pula dalam kes Director of Public Prosecutions melawan Byrd pada tahun 1920. Ujian yang digunakan bukanlah yang diguna pakai dalam kes ketidaksempurnaan akal, iaitu sama ada tertuduh mengetahui apa yang dilakukan adalah salah atau berkeupayaan untuk menilai keadaan dan kualiti sesuatu tindakan itu. Ujian yang sebenarnya adalah sama ada oleh sebab minuman yang memabukkan tertuduh tidak berkeupayaan untuk membentuk niat bagi melakukan sesuatu kesalahan itu. Pembuktian tentang ketidakupayaan merupakan bukti konklusif tentang fakta bahawa mens rea tidak wujud. Walau bagaimanapun, sekarang ini telah terbukti bahawa ia tidak semestinya sedemikian. Mabuk merupakan suatu pembelaan bagi lelaki yang waras pemikirannya, walaupun beliau berupaya membentuk niat yang diperlukan dan beliau telah tidak melakukan sedemikian pada masa kejadian tersebut. Sementara itu, tanpa mengambil kira kemabukan seseorang, pihak yang mabuk mungkin berupaya membentuk niat untuk membunuh tetapi telah tidak berbuat sedemikian. Seksyen 86 pembelaan mabuk bila dipastikan menyatakan bahawa jika pembelaan di bawah Seksyen kecil kurungan 2 Seksyen 85 telah dipastikan, maka bagi hal yang termasuk di bawah perenggan A Seksyen itu, orang yang dituduh itu hendaklah dibebaskan. Dan bagi hal yang termasuk di bawah perenggan B peruntukan Seksyen 84 Kanun ini dan Seksyen 347 dan 348 dalam Kanun Tata Cara Jenayah hendaklah terpakai. Seterusnya, menentukan sama ada tertuduh mempunyai sesuatu niat yang tertentu atau lainnya, dan tafsiran yang menyatakan bahawa mabuk hendaklah disifatkan termasuk suatu keadaan yang diterbitkan oleh narkotik atau dadah. Kes PP melawan Teo Heng Chie. Yang pertama, kerana mabuk, tertuduh pada masa melakukan perbuatan tersebut tidak mengetahui bahawa perbuatannya itu salah atau dia tidak mengetahui keadaan mabuk itu terjadi pada masa kejadian dan keadaan mabuknya disebabkan tanpa kerelaannya oleh perbuatan jahat dan cuai seseorang. Dalam keadaan ini, tertuduh adalah berhak untuk dilepaskan dan dibebaskan. Yang kedua, tertuduh oleh kerana mabuk menyebabkan tidak sempurna akal sama ada bersifat sementara atau sebaliknya pada masa perbuatannya. Ia adalah berhak untuk dilepaskan atas alasan tidak sempurna akal. Dan yang ketiga, tertuduh mabuk sama ada secara sukarela atau sebaliknya. Keadaan mabuk tersebut boleh diambil kira bagi maksud untuk menentukan sama ada tertuduh mempunyai niat khusus atau sebaliknya. Terdapat 3 keadaan mabuk. Keadaan pertama, keadaan mabuk itu telah disebabkan dengan tiada kerelaannya oleh perbuatan jahat atau cuai seseorang yang lain. Menurut Seksyen 85-2-A Kanun Keseksaan, bagi mendapatkan perlindungan pembelaan mabuk, tertuduh perlulah membuktikan keadaan mabuk itu disebabkan tiada kerelaannya oleh perbuatan jahat atau cuai seseorang yang lain. Seterusnya, dia tidak tahu bahawa perbuatan itu salah. Selain itu, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Oleh itu, dalam keadaan sekarang, keadaan mabuk perlulah dikenakan melalui perbuatan jahat atau kecuaian seseorang yang lain. Di bawah Kanun Keseksaan, sekiranya tertuduh tidak mengetahui bahawa dia telah diberikan suatu minuman oleh seorang kawan yang lain semasa menyambut ulang tahun hari lahirnya, tidak boleh mendapat perlindungan di bawah seksyen ini sekiranya dia mabuk dan melakukan keganasan. Begitu juga seseorang itu tidak boleh bergantung kepada seksyen ini apabila dia menjadi mabuk semasa mengambil ubat-ubatan yang salah yang diberikan oleh doktor secara khilaf, kecuali boleh dibuktikan bahawa doktor itu sebenarnya adalah cuai. Walau bagaimanapun, Seksyen 86-2 Kanun Keseksaan merupakan peruntukan yang luas termasuk keadaan mabuk tanpa kerelaannya selain daripada keadaan mabuk di atas kerelaannya sendiri.
Manakala keadaan kedua ialah keadaan mabuk secara sukarela sebagai pembelaan. Tiada didefinisikan dalam mana-mana peruntukan kanun keseksaan mengenai keadaan mabuk secara sukarela. Sebenarnya, ianya melibatkan niat untuk mengambil suatu tindakan secara minuman atau mengambil dadah dalam jumlah kuantiti yang tertentu yang mengakibatkan seseorang itu mabuk. Undang-undang mengenai pembelaan mabuk ini telah dinyatakan dalam peruntukan Undang-Undang Common Law. Baiklah, kita ambil dalam kes Director of Public Prosecutions melawan Bird, di mana pihak perayu telah dipertuduhkan atas kesalahan membunuh seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 13 tahun dan dalam melaksanakan kesalahan merogol dalam meletakkan tangannya ke mulut mangsa dengan menekan jarinya kepada tekak si mangsa sehingga menyebabkannya mati kelemasan. Pihak perayu telah menggunakan pembelaan mabuk. Dua perbezaan Seksyen 86/2 dan Peraturan 2 ialah perbezaan pertama, Seksyen 86/2 menyatakan mabuk perlulah diambil perhatian manakala Peraturan 2 menyatakan keterangan kemabukan perlulah diambil perhatian. Perbezaan kedua pula ialah Seksyen 86/2 menyatakan sama ada tertuduh membentuk niat secara spesifik atau sebaliknya, ketiadaannya akan menyebabkan dia tidak boleh dipersalahkan manakala Peraturan 2 menyatakan sama ada tertuduh tidak berupaya untuk membentuk niat yang spesifik yang diperlukan untuk kejadian jenayah. Di dalam kes Director of Public Prosecutions melawan Majuski pada tahun 1977, House of Lords telah mengesahkan peraturan bahawa keterangan mengenai mabuk secara sukarela akan mengenepikan mens rea merupakan suatu pembelaan terhadap pertuduhan bagi sebarang perbuatan jenayah. Dengan yang demikian, Seksyen 86/2 tiada boleh digunakan pakai dalam kes-kes yang memerlukan elemen mental tersebut. Keadaan mabuk secara sukarela bukan sebagai pembelaan. Seseorang yang mempunyai niat ingin membunuh lalu merangsang dirinya dengan meminum minuman keras, adakah dia akan mendapat pembelaan? Seksyen 85/1 Kanun Keseksaan menyatakan bahawa keadaan mabuk secara sukarela bukanlah merupakan suatu pembelaan terhadap sesuatu kes jenayah, melainkan dinyatakan dengan jelas dalam Seksyen 85 dan 86 Kanun Keseksaan. Contohnya, suatu keadaan mabuk atas kerelaan dirinya bukanlah sebagai pembelaan di bawah kanun keseksaan di mana seseorang yang meminum minuman keras untuk menguatkan dirinya bagi melakukan kekerasan jenayah. Pertama, keadaan mabuk dan otomatisme. Mengenai pembelaan otomatisme tidak dinyatakan dengan jelas di dalam kanun keseksaan. Bagaimanapun, keadaan otomatisme bukan terencat akal boleh digunakan sebagai pembelaan tidak sengaja seperti Seksyen 80 Kanun Keseksaan atau ia merupakan persoalan sama ada aktus serius bagi kesalahan seseorang yang telah dilakukan. Dalam erti kata lain, tertuduh secara sukarela menyebabkan dirinya mabuk dengan meminum alkohol atau mengambil dadah sehingga menyebabkan otomatisme. Ini adalah sukar bagi dirinya untuk mendapat pembelaan jika dia telah mempunyai niat sebelum memabukkan dirinya. Walau bagaimanapun, sekiranya tiada sebarang kesilapan dan seseorang itu tidak sedar bahawa dia mungkin berada dalam keadaan otomatisme, maka Seksyen 86/2 Kanun Keseksaan boleh digunakan lagi. Kedua, keadaan mabuk dan khilaf. Dalam keadaan bila mana A mabuk atas kerelaan dirinya dan menganggap Y iaitu adik kembarnya sebagai Z iaitu kekasihnya.
Kemudian A mencium Y yang dianggap sebagai Z dan bercadang untuk bermain cinta. Oleh sebab itu, Y melarikan dirinya. Sekiranya A dituduh cubaan mencabul Y, bolehkah A mendapat pembelaan khilaf? Katakanlah bahawa ini adalah kali pertama A meminum alkohol dan tidak mengetahui bahawa dia akan mabuk dengan meminum 2 gelas arak sahaja. Maka pembelaan khilaf di bawah Seksyen 79 Kanun Keseksaan mestilah berlaku dengan niat dengan mempercayai bahawa ianya adalah yang dibenarkan menurut undang-undang. Perkara sama ada meminum 2 gelas atau lebih akan mengakibatkan mabuk bagi menimbulkan suatu pembelaan merupakan suatu perkara fakta yang bergantung kepada setiap kes dan keadaan persekitaran. Bagi yang sudah biasa minum alkohol, mungkin akan mabuk setelah meminum arak dengan kuantiti yang banyak dan bukan hanya 2 gelas arak sahaja. Bagi pertama kali yang mencuba, perlu lebih berhati-hati dan sentiasa berwaspada ketika mengambil 2 gelas arak seperti kes tadi. Sekiranya begitu, memandangkan A tidak berhati-hati dan tidak berwaspada semasa meminum arak, maka pembelaan di bawah Seksyen 79 Kanun Keseksaan tidak dapat digunakan. Ketiga, keadaan mabuk dan kes pembunuhan. Melalui Seksyen 300 Kanun Keseksaan iaitu kesalahan membunuh orang dan Seksyen 299 Kanun Keseksaan iaitu kesalahan mematikan orang dengan salah. Perbezaan antara keduanya adalah sangat kecil. Pembelaan mabuk merupakan pembelaan penuh terhadap pertuduhan bagi kedua-dua seksyen. Oleh yang demikian, pembelaan mabuk bagi kesalahan membunuh di bawah Seksyen 300 Kanun Keseksaan akan membebaskan tertuduh sepenuhnya, manakala tidak kepada tertuduh di bawah Seksyen 299 Kanun Keseksaan, melainkan jika dapat dibuktikan bahawa pembelaan mabuk akan mengenepikan unsur niat yang diperlukan di bawah Seksyen 300 Kanun Keseksaan. Keempat, beban pembuktian bagi pembelaan mabuk. Dalam mengemukakan pembelaan mabuk, beban pembuktian untuk mengemukakan pembelaan mabuk adalah ke atas tertuduh. Ini adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 105 Akta Keterangan 1950. Ianya merupakan undang-undang pemutus bahawa di mana beban pembuktian terletak ke atas tertuduh, ianya boleh dipatahkan melalui keterangan-keterangan saksi pendakwaan maupun saksi pembelaan. Ini adalah penting dalam kes di bawah Seksyen 86(2) yang menghendaki pembelaan mabuk diambil kira bagi maksud untuk mengetahui kewujudan unsur niat yang mana keperluan perlulah dibuat di akhir kes pendakwaan. Dalam kes ini, keputusan mengenai pembelaan mabuk boleh dibuat di akhir kes pendakwaan. Dalam kes Mahkamah Rayuan, Francis anak lelaki Anthony Sami lawan pendakwa raya menyokong penyataan di atas bahawa pembelaan mabuk boleh dibuktikan walaupun tanpa keterangan saintifik. Oleh itu, apa yang penting adalah keterangan pemikiran minda seseorang itu pada masa tersebut. Keterangan yang paling baik untuk membuktikan pemikiran minda seseorang adalah melalui kelakuannya sebelum, pada masa itu dan selepas kejadian tersebut. Ini merupakan suatu isu dalam mengetahui kesan mabuk terhadap pemikiran seseorang bagi mengetahui sama ada orang itu mempunyai niat atau sebaliknya. Keterangan ini adalah jenis melalui tata kelakuan seseorang dan bukannya paras mabuk tersebut. Paras alkohol dalam darah semestinya suatu elemen penting untuk menerangkan tata kelakuan seseorang itu. Dalam kes ini,
Mahkamah mendapati tiada sebarang keterangan kukuh yang menunjukkan bahawa perayu telah meminum minuman keras sehingga tidak sedarkan diri atau tidak berupaya untuk membentuk unsur niat membunuh. Selepas menimbangkan segala tata kelakuan pihak perayu, Mahkamah memutuskan bahawa perayu tidak berada dalam keadaan mabuk sepenuhnya dan keseluruhan keterangan menunjukkan bahawa perayu telah membunuh mangsa bagi mendapatkan tengkorak manusia yang diperlukan untuk memuja nombor ekor.